Alright, Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Petang ni saya nak kongsikan bersama anda mengenai perjalanan hebat ke V6 dan pendapatan tanpa had di Royal Q. So saya teruskan aja kepada agenda petang ini mengenai asas mata wang digital asas mata wang digital. Ini adalah coin market cap Sekarang kalau kita lihat dah ada 15,502 15,502 yang berdaftar, maksudnya mata wang yang berdaftar dengan coin market cap So apa itu kripto Kripto adalah yang ni kita lihat ni, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ataupun BNB dan seterusnya. Dan jangan lupa di dalam industri mata wang digital ini kita ada 3 kategori Yang pertamanya adalah altcoin, yang keduanya adalah stable coin dan yang ketiganya adalah token So jadi Bitcoin, Ethereum ni, Sol, Cardano ni semua adalah altcoin So lihat tak ni, Binance Coin, BNB ni adalah token Contoh macam Huobi pun ada token HT Kebiasaan token-token ni yang syarikat, yang maksudnya exchange wallet yang kebanyakannya memiliki token, tapi token mereka itu value bukan token yang macam kita tengok di pasaran, orang kata kita beli sekian banyak kita akan dapat dan dia akan masuk ke dalam coin market cap, tunggu 2-3 tahun sampai 5 tahun tak masuk dalam coin market cap So jadi bukan yang itu. So kalau jadi yang anda nak tahu token tu adalah seperti BNB, HT ada banyak lagi. Nexo juga dia ada memiliki coin dia, token dia sendiri So selain daripada itu adalah stable coin. Stable coin ni nampak kan sini, USDT ni adalah stable coin, USDC ni adalah stable coin dan BUSD ni juga adalah stable coin. Ini salah satu contoh lah yang boleh saya berikan kepada anda. Apa itu altcoin, apa itu stable coin dan apa itu token So jadi harap anda jelas di sini. Dan yang seterusnya nak saya kongsikan, alright, apabila kita telah memiliki mata wang digital bagaimana atau di mana harus kita simpan di tempat yang selamat. Alright, contohlah saya bagikan, kalau paling mudah lah kalau kita simpan duit ataupun fiat, mata wang fiat di mana? Di bank kan? So jadi kalau mata wang digital ni kita kena simpan di exchange wallet. Inilah exchange wallet. Kalau kita tengok sampai hari ini dah ada 446 exchange wallet yang berdaftar dengan coin market cap So kita klik kat sini. Apakah itu exchange wallet? Inilah exchange wallet. Binance, Coinbase, FTX, Kraken, Crypto.com Huobi. So di dalam Royal Q kita hanya menggunakan 3 ni saja Huobi, Coinbase dan juga Binance. Alright, so now saya bagikan satu contoh di pasaran. Contoh di pasaran, sekejap sorry. Saya bagikan satu contoh. Okey, di pasaran sekarang let's say lah, katakan ramai orang masih skeptikal mengenai mata wang digital ni. So anda boleh kongsikanlah dengan mereka tadi Mereka semua tu, salah satu adalah coin market cap dan yang kedua adalah World Coin Index. Apa coin market cap dan World Coin Index ini? Mereka ini adalah bursa saham untuk mata wang digital. Alright, so mereka ni adalah bursa saham untuk mata wang digital. Alright, di sini saya nak kongsikan pergi ke exchange ni, dan anda lihat spot ni. Klik exchange, anda lihat spot ni.
Okey, klik kepada spot. Okey, mungkin hari ini kita akan agak slow ya sebab hujan ya di luar. Saya rasa lebat ni, area Kuala Lumpur memang sangat lebat lah ya. Tapi kita teruskan juga agenda kita petang ini ya. Slow pun tak apalah ya. Kita mengambil masa sedikit. Alright, di sini di dalam tempoh 24 jam kita tengok crypto exchange volume ranking ya. So di dalam tempoh 24 jam yang ini overall ya. Ini overall keseluruhan exchange ya. Keseluruhan exchange. Alright. So di sini dalam tempoh 24 jam ni dagangan ya, dagangan mata wang digital telah berlaku sebanyak 150.30 bilion ya USD. Alright, dalam tempoh 7 hari adalah 1.42 trilion dan yang dalam tempoh 30 hari adalah 6.35 trilion. So jadi seandainya ada mereka-mereka yang kita ketemu yang masih lagi skeptikal ya, masih lagi mungkin bertegang urat dengan kita ya, kita tak perlu marah mereka. Kita kongsikan aja World Coin Index ni dan juga coin market cap ni ya. Kat sini ni anda kongsikan saja dengan mereka, berikan mereka sedikit pemahaman ya dan berikan mereka ruang ya, peluang untuk buat research di mana harus mereka bermula. Sebab ada di antara mereka dia tak tahu di mana nak bermula. So kongsikan ya, kongsikan dengan mereka asas mata wang digital ini. Alright, so now kita pergi kepada Binance lah. Kita lihat di sini Binance selalulah nombor 1, ya, mana Coinbase di sini dan Huobi di bawah Coinbase. So jadi sebenarnya dekat sini selalunya dia akan turun naik lah. So tak menjadi masalah kerana dia turun naik tu kerana berapa banyak dagangan mata wang digital yang telah dilakukan dalam tempoh 24 jam. Sebab tu dia turun naik, kemudian dia akan kira pada 7 hari dan 30 hari. So jadi kalau lihat yang ini adalah dalam tempoh untuk 24 jam ni. So kalau kita tengok Binance memanglah selalu di ranking nombor 1. So jadi Binance ni kita pergi kat sini, so kita dapat lihat exchange ranking dia adalah nombor 1 ya. Dan di dalam tempoh 24 jam sahaja Binance telah buat 46.04 bilion dan dalam tempoh 7 hari 488.33 bilion dan dalam tempoh 30 hari adalah 2.07 trilion. So ini baru Binance saja. So jadi dapatkah kita lihat betapa kukuhnya ya, kukuhnya dagangan mata wang digital ini ya di dalam waktu ini, di dalam senturi 20 ini, dan sekiranya kita tidak mengambil peluang ya, amat-amatlah rugi bagi kita untuk kita tinggalkan bekalan nanti ya untuk anak cucu kita. So inilah contoh yang boleh saya kongsikan dengan anda semua, asas mengenai mata wang digital ya. So saya boleh kongsikan lagi kepada anda ya, dengan anda satu lagi sebentar mata wang digital kita di sini ya. So jadi ini adalah evolusi ya, evolusi mengenai mata wang digital ya. So kita bermula dengan pertukaran barang, kemudian dengan emas dan perak ya, kemudian duit shilling, duit kertas, seterusnya kepada kad plastik ya, dan kemudian kepada electronic money dan seterusnya kepada cryptocurrency ataupun mata wang digital ya. So jadi inilah permulaan evolusi mata wang di dunia ya. So seterusnya kita boleh lihat di sini kenapa kita panggil Bitcoin kelas aset baru ya. Sebab kita tahu setiap aset itu pasti ada fizikal ya. Contoh macam emas dan perak dia ada fizikal. Kalau kita kata hartanah pun ada fizikal ya. Dan kalau produk pun ada fizikal. So jadi di sinilah yang hendak kita katakan bahawa Bitcoin ini adalah kelas aset baru. So jadi orang mesti skeptikal lagi ataupun ragu-ragu lah.
Dia kata macam mana boleh panggil kelas ni aset baru pula ya. Sedangkan dia tak ada physical asset. So kita bagikan dia 3 contoh ya. Contoh yang pertama adalah Uber ya. Uber adalah syarikat yang terbesar di dunia ya, itu syarikat pengangkutan teksi di mana syarikat ini tidak memiliki physical asset ya. So jadi ini salah satu yang boleh kita bagi contoh, tetapi mereka tetap syarikat yang terbesar di dunia ya, pengangkutan yang terbesar di dunia. Dan yang keduanya adalah Airbnb. Alright, Airbnb ni adalah owner ya, yang terbesar. Pemilik yang terbesar hotel di dunia yang memiliki lebih 1 juta bilik. Ini pun mereka tidak memiliki physical asset. So jadi ini semua adalah orang-orang bijak di mana mereka mencari satu perniagaan ya, di mana mereka tak perlulah memiliki aset ya, tetapi mereka adalah yang terkenal, yang terbesar, yang memiliki bilik atau hotel untuk disewakan kepada orang ramai ya. So yang ketiga saya rasa semua orang tahu ya, mengenai Facebook. Facebook adalah salah satu social media yang sangat popular di dunia ini ya. Dan di Facebook pun tidak ada memiliki apa-apa konten ataupun physical asset ya. Konten-konten ini datang daripada saya, daripada anda, daripada semua manusia di dalam dunia ini. Sebab tu kita tengok Facebook sungguh nak buat konten-konten ni beribu beribu. So jadi konten-konten tu datang daripada kita. So jadi benda yang kosong tu boleh jadi indah. Jadi indah dengan berbagai-bagai nature, binatang, kelakar dan sebagainya. Banyaklah info-info advertising dan sebagainya di social media. Terutamanya di Facebook ya. Alright, so inilah 3 contoh yang boleh kita berikan kepada rakan-rakan kita atau kepada mereka-mereka yang masih ragu-ragu kenapa kita panggil Bitcoin itu sebagai aset kelas baru sedangkan ia tidak memiliki apa-apa physical asset. Alright, so inilah contoh yang hendak saya berikan kepada anda sebagai pengetahuan anda ya di dalam industri mata wang digital. Alright, so kita terus pada agenda petang ini ya. Petang ini kita teruskan agenda kita perjalanan hebat ke V6 ya, ke V6 di Royal Q ya, ke V6 di Royal Q kerana di Royal Q dia ada 2 ya, trade dan juga affiliate reward program ya. So jadi anda kena faham bagaimana untuk memulakan langkah anda di dalam affiliate ya, right? So rahsia kini dibongkar formula 385 perjalanan ke V6 dalam Royal Q. Alright, ini formula ni saya buat saja sebagai satu inisiatif ya. Ini bukan daripada Royal Q. Jangan silap ya. Ini bukan daripada Royal Q, ini adalah inisiatif daripada saya sendiri kerana apabila kita buat affiliate kita kena ada networking ya. Dan dalam setiap perniagaan di dalam dunia ini pasti kita memerlukan networking. Ya, kenapa kita perlukan networking? Kerana kalau tak ada networking siapa nak beli produk kita, siapa nak beli ataupun siapa nak guna servis kita. Ya, so jadi inilah contoh ataupun inisiatif dari saya untuk grup-grup saya dan tak kira kepada mereka-mereka yang melihat video ini sebagai contoh dan sebagai motivasi untuk anda terus berkembang, mengejar impian anda dan perjalanan anda di dalam Royal Q ke V6 ya. So jangan lupa ranking di Royal Q tak ada banyak-banyak, tak ada itu, tak ada ini ya. Dan di Royal Q kita tak menjual produk ya, kita hanya memberikan peluang. Ya, peluang platform di mana Royal Q menjalankan spot trading mata wang digital. Alright, kita teruskan secara kasar ya. So apa dimasukkan formula 358 ni adalah 3 ni 3 sebab kita cari 3 penyewa robot sama seperti kita. Alright, so kita adalah penyewa robot. Okay, so jadi bila kita sewa robot, kita dapatkan pula 3 orang lagi untuk menyewa robot bersama kita. Alright, so selepas kita dapat 3, kita duplicate mereka sama seperti pemikiran kita, sama juga seperti apa yang kita lakukan. Register, sewa robot dan mulakan trading. Ya, mulakan trading mata wang digital. So
9 kali 3, kita dapat 27, terus anda ke V2. 27 kali 3 bermakna 81, 81 kali 3 bermakna 243, anda terus ke V3, 243 kali 3 bermakna 729, anda akan melangkah ke V4, ya. Dan 729. Okey, kali 3 anda akan mendapat 2187. Bermakna anda akan meloncat ke V5 dan juga V6. Okey, saya uraikan secara kasar dulu, nanti secara terperinci di bawah nanti, ya. So di sini adalah V5, formula 5. Anda dapat rakan-rakan atau stranger atau sesiapa saja yang berminat untuk berdagang dengan mata wang digital, bermaksudnya nak berdagang bersama, ya, menggunakan platform Royal Q ni, anda dapatkan 5 orang. So 5 orang yang menyewa robot sama seperti yang anda lakukan, register, sewa robot dan trading, ya. So jadi 5 kali 5 adalah 25. Sekira anda boleh in the team melakukan perkara ini memang sangat hebat, ya, kerana dia akan berlaku seperti algoritma dan dia akan berlaku sangat laju, ya, sangat laju. So jadi 25 kali 5 adalah 125, bermakna anda dapat V3, dan 125 kali dengan 5 anda akan dapat 625, bermakna anda akan terus ke V4, dan 625 kali dengan 5 anda akan dapat 3125, anda akan melangkah ke V6 ataupun V5 ataupun V6. Alright, so now formula 8, ya. 8 ni maknanya kita mendapatkan 8 penyewa robot, ya. 8 penyewa robot ni. Alright, yang melakukan tugas yang sama seperti anda, ya, sama seperti anda, dan 8 kali 8 adalah 64, so anda terus ke V2. Dan 64 kali 8, 512, anda akan terus dilonjakkan ke V3 dan V4. Dan apabila 512 kali dengan 8, anda akan terus dilonjakkan 4096, ya. 4096 ni anda dah boleh dilonjakkan ke V4, V5 dan juga V6. Sekira anda tak lepas di sini V4, anda akan dilonjakkan di sini ke V4, ya. So, seterusnya. Yang ini yang paling selalu orang nak orang nak tengok, bagaimana minimum potential income yang anda akan dapat, ya. So nanti saya akan jelaskan dengan anda. Saya akan tulis di whiteboard, ya. Kita cerita dulu kat sini secara kasar, ya. So apabila anda register dan menyewa robot, ya, kalau anda register saja, anda tak sewa robot, anda tak akan dapat 30 USDT ni, ya. So jadi apabila anda register dan menyewa robot selama setahun, ya, dan anda mulakan trading anda, dan seterusnya anda menggunakan link dan invitation code anda. Ya, bila anda gunakan link dan invitation code anda tadi dan rakan anda register dan menyewa robot di bawah anda, secara automatically-nya anda akan mendapat 30 USDT. Alright, anda akan mendapat 30 USDT, dan apabila rakan anda mula menjalankan dagangan ataupun trading, anda akan dapat 20% daripada trading mereka. Minimum potential income sehari adalah dalam 35 USDT sehari, ya. Kemudian apabila anda telah melangkau ke V2, ya, anda hanya perlu 3 orang sahaja direct anda, dan tim anda secara langsung atau tidak langsung, ya, adalah 20 orang penyewa robot, ya. Dan apabila mereka menggunakan link atau invitation code anda dan mereka lakukan yang sama, register dan menyewa robot, anda akan mendapat 40 USDT, dan bila mereka mulakan dagangan mereka, anda akan dapat 30%. Minimum potential income dekat sini adalah 50 USDT sehari, ya. So saya di bahagian ini, di ranking V2 ini, ya. Sebenarnya kalau anda tanya saya secara jujur, saya katakan mungkin di bahagian trading saya tidak dapat banyak sangat, ya, kerana modal yang masih kecil ketika itu.
Ya, dan yang banyak membantu saya adalah di bahagian affiliate. Di affiliate ni sehari saya boleh dapat lah ya. Sehari saya boleh dapat kalau campur dengan trading, campur dengan team trading, saya boleh dapat dalam 80 ke 100 lebih ya. Ada yang sampai cecah 200 USDT sehari, bergantung ya, bergantung berapa ramai hari itu yang menggunakan register link dan invitation code saya. Alright. So, apabila anda mencecah V3, anda hanya perlukan 5 direct sahaja daripada bawah anda. So, line anda hanya perlukan 3 V2. Alright. So, dan seluruh tim anda perlukan 100 secara langsung atau tidak langsung, dan sesiapa yang menggunakan link dan invitation code anda tadi, anda akan mendapat 50 USDT. Dan jangan lupa ya, register dan sewa robot, baru anda automatically dapat 50 USDT ni. Dan apabila mereka mulakan dagangan di Royal Q, anda akan dapat 40% ya. Dan sehari minimum potential income adalah 100 USDT sehari ya. Sebenarnya lebih ya. Sebab saya ada beberapa upline saya yang mereka dah cecah pada V3 ni ya, mereka dapat sebenarnya lebihlah dalam 200 ke 300 sehari. Alright, ini kita ambil minimum potential income lah ya. So jadi di sini V4 ya, V4 apabila anda sampai ke V4, anda perlukan direct 8 orang ya. Dan di dalam 8 orang ni anda hanya perlu 3 V3. Alright, dan tim yang secara langsung atau tidak langsung anda perlukan 300 orang, dan anda akan mendapat setiap yang menggunakan link dan invitation code anda akan dapat 60 USDT ya. Remember, register, daftar dan sewa robot ya, anda akan dapat 60 USDT, dan di dalam tim dagangan anda akan mendapat 50%. So, jadi minimum potential income anda adalah 300 USDT sehari ya. Apabila anda mencecah ke V5, okey, anda hanya perlukan direct 12 orang. Daripada 12 orang ini anda perlukan 3 V4 saja. Alright, total dalam tim secara langsung atau tidak langsung anda perlukan 800 orang ya. So selepas itu apabila mereka mendaftar dan menyewa robot menggunakan ID ataupun invitation code anda akan dapat setiap penyewa robot tu ya, setiap penyewa robot tu anda dapat 65 USDT, dan tim yang berdagang di bawah anda akan mendapat 55%. Minimum potential income anda sehari adalah 1000 USDT. Alright, 1000 USDT. Dan apabila anda mencecah ke V6 ini, okay, anda hanya perlukan direct 20 orang sahaja. Alright, so di dalam 20 orang ni tadi anda hanya perlu 3 V5. Alright, 3 V5, dan seterusnya anda perlukan tim anda 1500. Alright, dan seperti yang saya katakan tadi, daftar dan sewa robot anda akan dapat setiap yang mengguna link dan invitation code anda akan dapat 70 USDT, dan tim yang berdagang di bawah anda akan dapat 60%, dan minimum potential income anda adalah 5000 USDT sehari. Alright, ini saya ada tanyalah ya dengan adik Izzuan ya. Adik Izzuan kita ni adalah yang pertama yang menjadi V6 di dalam negara kita ya, di dalam Royal Q. Sekarang ni dah ramai orang V6 ya. Tapi yang banyak dia daripada India. Kita di negara kita masih lagi kurang. Kalau tak silap saya hanya baru 3 orang sahaja kot ya, 3 orang saja yang dah capai V6 ya. Yang ramai sekarang ni, masih ramai adalah di V3, V4 dan V5 insya-Allah ya, di masa yang terdekat ini. Kita doakan rakan-rakan kita yang rajin berusaha di Royal Q
agar mereka mencapai impian mereka terus ke V6 ya. Bukan saja mereka semua tetapi juga rakan-rakan yang di bawah grup saya ya. Anda semua adalah orang-orang yang hebat. Mungkin anda masih kurang pemahaman di dalam Royal Q, maka itu saya ajak anda memasuki Zoom saya setiap minggu di hari Sabtu, Ahad dan juga hari ini, hari Isnin ya. So saya harap anda dapat mengikuti kelas Zoom saya setiap minggu ya. Alright, so now berbalik kepada ni ya. So orang mesti okay, kita cakap pasal mentaliti manusia lah ya. Mindset manusia, selalu dia tak akan tengok yang 20 ni, direct ni. Dia akan tengok 1,500. Okay, bila dia tengok 1,500 ni, dia mula gelabah. Okey, kenapa dia gelabah? Alamak, mana nak cari 1,500 orang ni. Ya, so jadi anda tak perlu panik dengan 1,500 ni. Yang anda perlu fikir adalah 20 orang dan 3 orang untuk jadi V5 saja. Okey, untuk 3 orang. So, untuk pengalaman saya, untuk dapat V1 ni, untuk kita dapat V1 ni sangat senang. Sorry, kat sini. Okey, dekat V1 ni sangat senang. Tetapi untuk cecahkan, bantukan mereka ni dapat V2, V3, V4, V5 ni. Sebab tu saya buat formula 358 ni adalah untuk membantu untuk shortcut. Maksudnya shortcut tu dia tak akan cepat lah ya, kecuali mereka berganding bahu. Teamwork ni sangat penting. Apabila dia ada lakukan teamwork, dia cari 5, dia cari 5 atau dia cari 3, dia cari 3 dan yang ni cari 8 ni, dia akan laju. Okey, so itulah yang berlaku kepada pertama di dunia. V6 daripada Indonesia, itulah yang dilakukan. Tetapi grup dia bersatu hati. Okey, nak cari tim yang bersatu hati ni memang agak sukar ya. Sangat-sangat sukar. Bukan saja mereka di luar sana, malah saya juga mengalami kesukaran ini ya. Sebab tu saya masih lagi di V2. Dan satu lagi masalahnya adalah mereka sibuk untuk buat trading saja, bukan untuk buat affiliate. Nanti saya jelaskan dengan lebih terperinci ya. So jadi bila saya tanya adik Izzuan ni, adik Izzuan, Kak Noh selalu dengar pada orang ramai. Mereka kata you dapat ni, you dapat ni. Sekarang Kak Noh nak dengar daripada kamu sendiri. Apakah benar kamu mendapat 10,000 setiap hari ke atas? Okey, so dia cakap dengan saya, betul Kak Noh. So dia tunjuklah dengan saya, dia tunjuk dengan saya yang income yang dia dapat tu, alhamdulillah saya sangat teruja dan ia sungguh-sungguh memberi saya satu semangat ya. Semangat di mana saya dapat melihatkan bahawa Royal Q ini adalah peluang untuk saya. Ya, peluang untuk saya memperbaiki semula kedudukan keuangan diri saya dan juga keluarga saya, maksudnya dengan anak-anak saya. So jadi saya harap perkongsian petang ini ya memberikan anda semangat baru dan mindset yang baru ya. So kita pergi untuk penjelasan yang ni. Seterusnya adalah begini. Apabila anda join tadi ya, so seperti yang saya kata V1. V1 ni tak susah nak cari. Dia daftar, dia sewa robotnya, dia dah V1. Yang agak sukar adalah di V2. Ya, sebab di V2 ni tak semua orang yang hendak menjalankan affiliate. Ya, kerana pada mereka affiliate ini adalah MLM. Sebenarnya dia silap. Ya, kalau anda ikuti kelas pertama saya pada hari Sabtu, saya ada berikan penjelasan yang jelas. Saya akan jelaskan sekali lagi di sini. Sebenarnya affiliate dengan multi-level networking sangat berbeza. Ya, affiliate ini setiap apa bisnes anda perlukan network. Anda perlukan network. Kenapa anda perlukan network? Anda nak jual produk anda ataupun servis anda. Alright, so sekira anda kata anda tak nak buat network, then anda sangat-sangat rugi. Kerana di dalam Royal Q diberikan peluang kepada anda di dalam trading dan juga di dalam affiliate. Alright, so ini contoh dia. Alright, so sekarang bila anda nak cecah ke V3, anda hanya perlukan 5 orang saja. Jangan fikir pasal 95 V1 ni lagi atau 100 orang ni. Jangan fikirkan.
Anda hanya fikir fokus pada 5 rakan anda atau stranger atau siapa sahaja yang anda dah dapat ni, didik mereka, bimbing mereka dan duplicate, suruh mereka duplicate juga 5 orang seperti anda. Ini di sini gambar rasa lebih jelas kan? Alright, so now dekat sini pula. Okey, pun sama juga. Di V4 ni anda hanya perlu 8 orang saja. Alright, V1 seperti saya katakan paling mudah. Register sewa robot terus V1. Alright, so anda perlukan V3. So jadi apabila anda dah train 5 dekat sini, ia sangat mudah untuk kita train pula yang dekat sini. Okey, ada orang tanya saya, kenapa puan tak lakukan perkara yang sama? Bukan saya tak lakukan perkara yang sama. Sebab ramai yang berdaftar di bawah saya sudah hampir lebih kurang 500 orang. Yang saya kenal mungkin hanya dalam 13 atau 15 orang saja. Yang lain tu semua menggunakan link dan invitation code saya bila mereka tengok video saya di Midas Funnel YouTube channel, di personal Telegram saya, ya. So jadi dan juga Facebook ya page. Jadi saya tidak berpeluang untuk bercerita atau menceritakan kepada mereka bahawa di Royal Q ni, selain daripada trading, kita ada peluang lagi satu untuk membesarkan pendapatan kita. Alright, so itulah sebabnya saya tak dapat nak melakukan. Mana yang berhubung dengan saya, alhamdulillah, they are growing now. Ada yang dah sampai 16 orang, ada yang sampai dah 17 orang ya. So jadi dia tunggu untuk tune je terus naik. Tapi alhamdulillah ada yang baru saja join dengan saya tak sampai sebulan yang terus dah jadi V2 dan sekarang ada yang akan mencecah kepada V3. Alright, so itulah contoh yang boleh saya berikan ya. So jadi jangan lupa di V4 tadi didik dan bimbinglah mereka. 8 orang ni saja dan bimbing yang 3 orang ni paling penting sebab bila dia bergerak yang lain akan semua bergerak. Ya, so jadi lupakan 300 ni. Put in your mindset you need only this 8% who hire the robot, maksudnya 8 orang ni yang menyewa robot di Royal Q dan melakukan perkara yang sama seperti anda. Anda akan terlontar di V4. Okey, kita pergi pula kepada V5 dan V6. Alright, di V5 anda perlukan 12 orang saja. Alright, so anda perlukan 3 V4 dan 9 V1. Alright, saya ulangi sekali lagi, V1 ni sangat mudah untuk kita dapat apabila mereka mendaftar menggunakan link anda dan menyewa robot, automatically mereka adalah V1. Alright, so jadi kalau anda boleh bimbing dan didik 12 orang ini, insya-Allah anda akan terus mendapat 800 orang. Alright, so kepada V6 pula, apabila anda hendak mencapai kepada V6, anda perlukan hanya 20 orang. Alright, 17 adalah V1 ya, dan 3 orang, ya, 3 orang ni adalah V5. So jadi anda akan mencapai matlamat anda di V6. So jadi itulah pandangan saya dan maka itu saya buatkan formula 358 ni ya. Formula 358 ni terserah kepada anda. Alright, terserah kepada anda, anda nak gunakan 3, 5 ataupun 8. Alright, so sebentar ya. Okey, so itulah dia. So jadi sekira anda benar-benar ingin berjaya dan memperbaiki kedudukan keuangan anda, saya ingin kongsikan dengan anda, Royal Q adalah salah satu peluang yang sangat besar yang anda perlu grab, yang anda perlu genggam. Syaratnya anda perlu fokus, yang kedua anda perlu ada disiplin, dan yang ketiganya anda harus belajar selalu. Selagi anda tak belajar, anda tak dapat nak tukarkan mindset anda dan dia memang akan menjadi
sukar. Alright, so inilah perkongsian saya untuk petang ini ya mengenai perjalanan hebat ke Vietnam ya. Di sini saya ingin kongsikanlah ya beberapa pandangan kepada anda semua ya. Kerana saya memang bahagia bila melihat rakan-rakan atau sesiapa saja yang berjaya di dalam Royal Q, terutama mereka-mereka yang di bawah grup saya ya. So jadi sebenarnya di dalam Royal Q ni kita hanya perlu tukar mindset kita. Di dalam hidup ini kita ada pilihan. Okey, pilihan itu adalah hak kita. Terserah kita sama ada kita hendak bermula pada hari ini merubah mindset kita, merubah apa itu goal dan impian kita di dalam hidup kita, itu adalah hak dan pilihan kita. Saya hanya mampu berkongsi dan terus berkongsi, memberikan pandangan kepada anda dan memberikan peluang yang ada di Royal Q. Saya kongsikan di sini lagi. Ya, saya kongsikan dekat sini. Alright, di sini adalah sebentar ya. Baik. Okey, di sini saya nak kongsikan dengan anda ya. Okey, so di dalam Royal Q ya, kita ada trade. Okey, so selain daripada trade kita ada affiliate. Alright, so di trade kita perlukan modal. Betul kan? Di affiliate ni sebenarnya adalah sokongan untuk mendapat modal. Sorry. Okey, untuk mendapat modal. Bagaimana? Okey, bagaimana? Alright, so now dekat sini modal. Contohnya trade modal anda hari ini katakanlah adalah 100. Okey, adakah anda ingin selama-lamanya 100 saja modal trade anda? Pasti tidak kan? Pasti anda ada impian untuk menaikkan, maksudnya untuk melebihkan modal trade anda. Betul kan? Alright. So kalau betul, affiliate inilah sokongan untuk anda mendapatkan modal. Alright. So di dalam keadaan pandemik ini, adakah mudah untuk kita mendapatkan pinjaman bank? Jawapannya tidak. Adakah mudah untuk kita membuat personal loan? Jawapannya tidak. Ya, kalau nak buat pinjaman bank, kita perlukan collateral. Ya. Selain daripada collateral, kalau kita nak buat personal loan, nijam mereka minta 2 atau 4 orang garantor dan tak ada siapa pun nak garantor kita. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita nak pinjam pada individual, tak ada orang pun yang akan nak bagi kita dalam keadaan pandemik yang kita alami sekarang ini, bukan saja di Malaysia, pandemik COVID-19 ini di satu dunia. Alright, so jadi affiliate ni lah yang akan bantu kita di dalam Royal Q. Okay, so maknanya affiliate ni adalah sokongan untuk mendapatkan modal. Bagaimana? So contohnya, apabila anda di V1, anda akan mendapat 30 USDT. Betul kan? So jadi contohlah anda nakkan 300. Contoh anda nakkan modal 300 USDT. Mudah saja. Anda dapatkan 10 orang, ya, 10 penyewa. Okey, 10 penyewa robot. Anda kalikan dengan 30 tadi. USDT. Anda akan dapat berapa? Anda akan dapat 300 USDT. Betul kan? Alright, so jadi kat sini anda dah dapatlah increase kan 300. Okey, sekarang anda hendak pula kat sini 900 USDT ya. Ini semua USDT. Modal USDT. Alright. So jadi berapa yang anda perlukan? Anda perlukan 30 orang. 30 saya letak PR lah PR penyewa robot ya, kali dengan 30 USDT. So anda akan dapat 900 USDT. Alright. So ini sebagai contoh lah.
Alright, so sekarang anda perlukan 3,000. Contoh anda nak 3K, modal anda. Apa yang harus anda lakukan? Okay, so anda dapatkan 100 PR, penyewa robot, kalikan dengan 30 USDT, anda akan dapat 3K USDT. Alright, tetapi jangan lupa, sekira anda telah ada 30 penyewa robot, setiap kali 30 penyewa robot ni bawa orang, anda pun dapat. Ya? So di sini anda dapat 30. So bila rakan yang bawa tadi, ya, rakan, ya, yang contoh ini anda, ya, dan rakan anda kata dia bawa 1, 2, 3, ya. So contoh, ini anda, ini rakan anda. Okey, so bila dia bawa, bila dia ni anda dapat 30. Ya Allah. Okey, anda dapat 30. Kat sini saya tak tahu nak guna erase sekejap. Okey. Okey, now. Alamak, kat mana pula pen ni? Kejap sekejap saya perlukan. Kejap. Dah jumpa rubber tapi tak jumpa yang lain pula. Okey, kejap ya. Alright, saya kongsikan semula. Kejap Ya Allah. Okey, now. Alright, so jadi di sini tadi 30. Okey, ini dari kawan anda lah. Tapi bila rakan anda bawa, anda akan dapat 10, 10, 10. So, anda dah ada juga modal. Alright, so jadi ini kiraan kasar saya saja ya. So, seterusnya daripada sini. Okey, contohlah anda kata tadi 10 penyewa robot. So, kita ada berapa hari? Kita ada 30 hari. 30 hari. Okey, nak cari 10 penyewa robot PR ni, anda perlukan berapa hari? 3 minggu? Terserah anda. Alright, kemudian anda perlukan 30 PR. Okey, berapa minggu anda nak? Katakanlah anda ada separuh orang hebat ya, dalam 30 PR ni dia boleh dapat dalam mungkin 2 minggu. Okey, so contohnya lah ya. Dan kemudian tu 100 PR. Okey, dia perlukan, katakanlah 100 PR ni dia perlukan 45 hari. Okey, so bahagikanlah setiap hari berapa ramai yang dia nak. Mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin 4 orang ya. Terserah dia. Dia organize sendiri bagaimana dia hendak mendapatkan penyewa robot tadi bersama dengan beliau. Alright, so itulah yang nak saya kongsikan di sini. So di Royal Q anda organize sendiri. Ya, anda organize sendiri bagaimana anda hendak mendapatkan modal. Ni nak dapatkan modal untuk anda berdagang. Okey, trade ni ataupun berdagang. Okey, berdagang. Alright, so inilah cara dia. Takkanlah anda nak duduk di sini saja. Ya, takkan anda nak duduk di sini saja, mesti anda nak increase. Mungkin anda nak increase terus ke sini. Terserah anda. Jadi kita dalam 30 hari, terserah anda bagaimana untuk menyusunkan setiap hari berapa ramai yang rakan-rakan yang anda hendak ajak mereka bersama anda yang memang berminat ya, yang memang berminat untuk berdagang ya, dan menggunakan link dan invitation code anda. So ini adalah salah satu contoh yang boleh saya berikan kepada anda ya, di mana anda boleh kongsikan cara ni tadi, formula 358 ni tadi bersama rakan-rakan anda. Alright, so itu dia perkongsian saya petang ni. Jadi petang ni saya juga nak kongsilah dengan anda semua ya. Kepada mereka-mereka yang selalu kata, oh saya tak nak cari orang, saya tak nak ini, saya tak nak itu ya. Tak, itu tak salah, itu hak anda ya.
So sama ada anda hendak mencari penyewa robot ataupun tidak, the choice is yours. The choice is yours. So anda bolehlah lakukan apa yang anda suka dan itu adalah hak anda dan pilihan anda. Alright, so sekiranya anda rasa itu membebankan anda, ikutlah kemampuan anda. Alright, tapi saya yakin sangatlah ya. Saya yakin sangat di dalam harian kehidupan kita, pasti kita ada ramai, mungkin bukan rakan-rakan ya, tetapi stranger juga ya, yang bersama dengan kita. So, seperti yang saya kata tadi, pilihan adalah hak anda. Pilihlah yang baik-baik untuk bermula dari hari ini, bagaimana untuk anda mengembangkan keuangan anda melalui Royal Q. Melalui Royal Q seperti yang saya katakan tadi, ini saya kongsikan sekali lagi ya di sini. Inilah peluang dan cara yang anda boleh lakukan. Lakukan. So jadi apa yang anda buat di sini itu adalah hak anda. Bagaimana untuk anda menyusun untuk mendapatkan peluang yang lebih, itu semua adalah hak anda. Anda susun waktu dan masa anda. Alright, malahan mereka yang buat part time pun boleh melakukan perkara ini. Alright, inilah contoh yang boleh saya berikan modal. Trade, berdagang, kita perlukan modal. Affiliate tu apakah yang ada? So jadi di dalam Royal Q ni kita buat affiliate reward program tu sebagai batu loncatan untuk kita membuatkan sebagai sokongan untuk kita mendapatkan modal. Okey, contoh bila dah di V1 ni tadi kan yang saya dah jelaskan dekat sini. So jadi PR ni maksudnya penyewa robot kat sini penyewa PR ni penyewa robot So dalam sebulan kita ada 30 hari, terserah anda. Kalau 10 orang anda nak gunakan 3 minggu, mungkin dalam sehari anda nak cuba close deal anda atau bercerita dengan rakan anda So selalu apa yang saya lakukan adalah saya bercerita dulu dengan rakan saya. Saya kata dengan mereka, kalau ada peluang di dalam COVID-19 ini, anda berminat ke tidak untuk mendapatkan pendapatan sampingan So untuk pengetahuan anda, Royal Q saya lakukan sepenuh masa. Sebab saya memang berminat dengan mata wang digital dan saya ingin berkongsi segala pengalaman yang saya ada untuk saya kongsikan kepada anda semua bagaimana untuk kita mengembangkan atau memperbaiki kedudukan keuangan kita terutama mereka-mereka yang telah dibuang kerja student-student yang berhutang So jadi bila dia buat Royal Q ni sedikit pun tidak mengganggu urusan pembelajaran mereka. Mereka boleh lakukan secara part time dan mendapatkan, jadi tak perlu menyusahkan mak ayah nak minta duit dengan mak ayah di kampung setiap bulan atau setiap hari nak bawa girlfriend pun minta duit dengan mak ayah. Jadi so tak perlu dah. So dengan Royal Q ni anda boleh memiliki keuangan anda sendiri. Alright, itu satu. Yang keduanya kepada student-student ini pengalaman saya lah pengalaman saya dengan rakan-rakan satu sekolah dan sebagainya So jadi kebanyakannya student-student ni terutama yang dah masuk mana-mana universiti lah ataupun college-college kadang-kadang mereka dapat pinjaman kan daripada kerajaan Selalunya apa yang saya perhatikan lah saya minta maaf di sini mungkin saya silap tapi itu adalah kenyataan dan realiti Bila mereka dapat duit yang kerajaan bagi itu tadi, mereka joli dulu Selalunya mereka akan bawa girlfriend pergi sana sini dulu nanti duit dah habis dah benda yang sepatut digunakan tidak boleh digunakan. So jadi di sini petang ni saya nak kongsi satu cerita lah Cerita ini adalah cerita benar 15 tahun yang lalu Saya ada seorang sahabat baik yang sangat baik dengan saya
Dan rezeki beliau ketika itu sangat-sangat bagus. Dia mendapatkan peluang saham dengan kerajaan ketika itu, ya. Dan mereka close deal dan dia dapat sebanyak 5 juta. Alright, so apabila kita tak tahu organize duit kita, anda rasa duit dia habis ke ataupun masih ada? So jawapannya duitnya habis. Tapi dia masih juga kedudukan yang sama. Okey, so jadi saya kongsikan cerita ini sedikit sebagai semangat ataupun inspirasi untuk anda semua, ya. So kalau saya dapat 5 juta. Sebentar, ya. Alright, kalau saya lah dapat 5 juta. Sekejap, Okey, kalau saya dapat 5 juta, dia 5 juta ni. Dia dapat 5 juta. Hanya dalam tempoh 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. Okey. Habis. Habis, Alright. Kalaulah saya dapat 5 juta ni, pertama saya akan beli gold. Yang kedua saya akan beli tanah. Sebab tanah tak perlu maintenance. Kita beli, contohlah kita beli 3 tahun yang lalu, okey, katalah tanah kita beli harga katakanlah 100K. Ya. Selepas dia naik 5 tahun, dia akan jadi berapa? Dia akan mungkin jadi 1J, 1 juta ataupun 5 juta. Betul kan? So gold, contohnya, saya dapat gold ni, katakanlah saya dapat 5 juta kan? Saya beli je 500,000, 500K gold. Okey? So harga gold kalau kata 15 tahun yang lalu, baru berapa sangat? Saya rasa dalam harga dia berapa? 100 lebih kan? MYR 100 berapa? 68. Contohlah. Hari ni punya harga gold berapa hari ni? Hari ni. Okey, hari ini adalah MYR 245. Contohlah. Berapa banyak tu saya dah untung tu? Okey, so tanah. Kenapa saya kata tanah? Sebab tanah tak perlu maintenance. Kalau kita beli bangunan, bangunan, kita kena maintain. Okey, maintenance ni untuk bangunan ni banyak duit. Banyak. So tak payah nak pening-pening kepala, kita beli je tanah, yang ni lupakan. Kecuali kalau kita nak beli satu rumah lah untuk kita. Beli cash ni, tak payah lagi. Masih ada lagi berapa ni? Masih ada lagi banyak. Tanah boleh beli 10 keping tanah lah contohnya. Kalau tak silap saya di Kuala Selangor, saya tak pasti sekarang ni. Saya rasa kalau 5 tahun yang lalu masih boleh dapat dalam 90,000. 90,000, 100,000. So maknanya ada 10 keping tanah. Kalau 10 keping tanah maknanya 1 juta. Contohlah. Kata 10 keping tanah. Tanah. Masih lagi ada ni. Katakanlah 1J. Masih ada lagi berapa? 1J. Okeylah kata gold pun kita beli 1 million lah. Okey, sorry. Okey, kita beli gold lagi 1 juta. Okey, katalah 1.5 million. So jadi sini total 1.5J. Okey, yang ni campur jadi total dekat sini dah ada 2.5J. Masih lagi ada balance ni, balance. Balance lagi ni. 2.5J. Apa nak buat dengan 2.5J ni? Sedekah. Yang kita ada lagi ni, sedekah. Selain sedekah, beli rumah sendiri. Pakai beli sebiji, 1 kereta. Cukup. Tak perlu rumah banyak-banyak. Sebab nanti banyak-banyak tinggal, rumah lusuh, roboh. Macam dekat kampung-kampung kita tengok. So masih ada. Alright, so sekarang kita ada pula currency. Digital currency. Ketika itu 15 tahun yang lalu tak adalah.
Sebab digital currency bermula katakanlah bermula 12 tahun yang lalu. So ini perkara yang 15 tahun yang lalu. So contohlah katakanlah dia masihlah ada saki baki kat sini digital currency. Mata wang digital bolehlah beli katakanlah 15 tahun, 12 tahun katakanlah 3 tahun. Tapi dia dah habis duit dia setahun 6 bulan. Kedudukan dia masih sama sehingga hari ini. Apabila Allah Subhanahu Taala bagi kita rezeki ni 5 juta ni, kalau kita tak tahu mengurusnya, memang sangat sedih kerana untuk dapat balik 5 juta ni tidak akan mudah lagi. Tidak akan mudah lagi. Kita akan susah untuk mengejar semula 5 juta ni. So jadi apabila kita dah ada tonggak keuangan Allah beri, dan inilah peluang yang nak saya kongsikan tadi, 5 juta habis dalam tempoh 1 tahun 6 bulan. Bagaimana tu? Kerana dia tidak mengurus keuangan dia dengan betul. Saya tengok dia beli benda-benda yang bukan-bukan. Alhamdulillah, dia ada bagi saya duit 5,000. Dia kata, no, ni hadiah untuk you. Alhamdulillah, itu salah satu sedekah dia mungkin. Amal jariah dia. Tetapi sangat sayang, 5 juta dalam tempoh setahun 6 bulan. Alright, so kalau saya yang dapat tu, saya dah memang senang hidup lah. 5 juta tu dah boleh macam-macam kita boleh buat. Yang untuk kita simpankan sebagai aset, pelaburan, saham, dan sebagainya. So jadi inilah contoh yang saya nak berikan. Ambillah peluang di Royal Q. Ambillah peluang di Royal Q. Kejarlah impian anda di Royal Q. Kerana apabila anda bergandingkan trading anda tadi dengan affiliate reward program tadi, anda akan mendapat setiap hari, setiap hari 5,000. Contoh macam adik Izzuan, dia kata dia dapat 10,000 ke atas. Kita tak payah ambil kiraan banyak lah. Dia jutawan setiap bulan dengan duit mata wang kita. Contohlah dia dapat, katalah dia dapat 10,000 lah. 10,000 saya kira purata 50,000. 50,000 tadi kalikan dengan 12, maknanya 12 bulan. 600,000 ringgit Malaysia. Ini baru dalam dia punya trading, belum lagi campur yang dia punya bonus tadi, yang dividen, the global dividend dia tadi. Okey, so ini setiap hari 50,000 ni maksudnya ringgit Malaysia ni setiap hari. Okey, setiap hari dia setiap hari, okey, contoh kejap saya silap kira. Setiap hari kali dengan 30. So betul lah saya kata tadi, setiap bulan dia adalah jutawan. Dia dapat 1.5 million setiap bulan. Bayangkan tu. Bayangkan tu. Dan jangan lupa Royal Q bukan skim cepat kaya. Siapa rajin dia dapat, siapa rajin mendapatkan penyewa robot dan melakukan trading yang sama seperti beliau, mereka akan berjaya. Alright, so contoh tadi saya bagi katalah 10,000 USDT yang dia dapat. Saya kalkulatkan sebagai 5 So mana 50,000. 50,000 sehari. Sebab memang dia tunjuk dengan saya buktinya bahawa dia memang dapat setiap hari 10,000. Tetapi di dalam perkongsian saya hanya letak berapa? Saya tunjukkan dekat sini. Dekat sini hanya 5,000. Okey, so dia dapat 10,000 setiap hari. Bayangkan tu. Kalikan dengan 30, dia dapat 1.5 million. Maknanya dia jutawan setiap bulan. Itu tak campur lagi yang lain-lain. Tak campur dividen, tak campur peer, tak campur lagi yang team group. Ada lagi banyak yang lain-lain yang kita tak campurkan lagi. Itu yang dividen lagi dia dapat banyak. Baru-baru ni kalau tak silap saya dalam 300,000 lebih Malaysia. Itu yang dia dapat dividen. So jadi kejarlah impian anda, dan sehingga hari ini
saya hanya ingin kongsikan kepada anda, ya. Anda fikir-fikirkan, anda renung-renungkan sendiri, ya. Bagaimanakah anda ingin memperbaiki kedudukan keuangan anda, kerana contohlah saya boleh berikan, ya. Sebab saya ada saya punya own goal, ya. Maksud saya own goal saya ni adalah saya nak bila saya sampai umur 55 tahun, saya dah tak nak bekerja untuk duit. Saya nak duit bekerja untuk saya. Ya, so apa maksudnya? Inilah dia royal queue yang Allah hantar kepada saya, ya. Saya mengalami banyak pengalaman kegagalan di dalam mata wang digital daripada 2009 sehingga hari ini. Ya, dan paling-paling broke yang saya alami di dalam mata wang digital pada awal tahun ini. Ya, itulah kegagalan yang sangat perit yang pernah saya alami, ya, dan memang jatuh bangun sehingga saya puas hati dengan royal queue. Ya, ini pun Allah yang hantar sebenarnya, ya, bukannya usaha saya. Hanya dengan doa saya, Allah mengizinkan dan menghantarkan royal queue. Tahun ini saya sangat broke. Saya bermula dengan royal queue hanya dengan RM650 Malaysia. Hanya mampu sewa robot dan juga bayar fuel. Ketika itu sewa robot hanya 100 USDT. Ya, sekarang dah 120. Alright, so saya tidak ada langsung modal untuk berdagang. Apa yang saya lakukan adalah saya dapatkan 10 rakan. 10 rakan, hanya 3 yang join saya dan saya dapat 90 USDT. Di situlah saya bermula berdagang dengan royal queue sehingga hari ini, alhamdulillah, ya, baru-baru ni dalam 2-3 minggu yang lepas saya dapat dengan capital 3,000 USDT. Alright, so saya kongsi sikit sebelum saya habiskan Zoom pada petang ini. Okay, saya kongsikan di sini permulaan perjalanan saya di Royal Queue, ya. So anda boleh mengetahuinya, ya. So di sini saya hanya ada MYR 650 pada awal tahun ini, ya. So seorang yang approach saya punya counselor, dia kata, Kak Noh, may join benda ni. Saya kata, bagi saya tengok dulu. So bila saya tengok memang saya berminat, ya. So jadi ketika itu 100 USDT untuk sewa robot, ya. So jangan lupa, ya, ini adalah pada awal, ya, April. Okay, so 20 USDT untuk fuel. Okay, kemudian selepas seminggu saya join, ya, saya maksudnya dalam 2-3 hari, ya, saya ajak 10 rakan. Okay, hanya 3 saja join saya. Ya, 3 ni saya dapat 90 USDT. Inilah permulaan trade saya. Ya, mula trade di Royal Queue. Alright, selepas seminggu, ya, selepas seminggu satu rakan dia kata, no, I nak bagi you 3,500 USDT. Saya kata, nak buat apa? Dia kata, I nak you trade kan untuk I. Saya cakap dengan dia, buka je lah account you, senang, tak payah I trade. Dia kata, tak, I nak tengok you trade dulu. Alright, so dia bagi saya modal ni. Saya kata dengan dia, okay, deal. Tapi syaratnya selepas you dah tengok, I buat duit dekat you dengan 3,500 ni, you have to open your own account. Maksudnya anda kena buka account anda sendiri. Dia kata, ya, saya setuju. 21 hari, saya dapatkan dia USDT 1001. Alright, so alhamdulillah, syukur pada Allah, saya pulangkan balik 3,000 USDT, maksudnya saya bukakan account dia sendiri. Punyalah seksa nak buka sebab dia bukan orang IT, ya. So saya bukakan semuanya, termasuk Binance, dia punya masukkan transfer, belikan untuk dia USDT sebenarnya. So saya pulangkan balik 3,000 modal dia tadi, 3,500 tadi, plus 501. Okay, so saya kata kenapa nak pulang macam ni je? Dia kata
500 dia bagi saya. Okay, USDT. And ini dia bagi saya. Alright. So, di sinilah permulaan saya daripada modal tadi, trade saya, trade saya ni tadi, 90 USDT. Kemudian saya bermula dengan 500 USDT. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu saya dah mula dengan duit saya sendiri, 3K USDT. Maksudnya daripada duit-duit yang saya dah terima, saya kumpulkan, ada yang saya jelaskan bayar hutang, apa-apa sajalah, bil dan sebagainya. So saya kumpul-kumpul sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya dapatlah bermodalkan 3K ni. Itulah permulaan journey saya di Royal Q. Jadi kepada mereka-mereka yang tidak memiliki banyak modal, ambillah peluang dengan affiliate. Ambillah peluang dengan affiliate kerana dengan affiliate anda boleh mengumpul. Anda boleh mengumpul, anda boleh mengumpul anda punya modal. So total dari mula saya join Royal Q, saya dah ada lebih kurang dalam MYR 25K. So saya jelaskan sebahagian, yang 3K ni tadi, saya lebih kurang dalam 12K, 12K ke 13K ni saya selesaikan. Saya beransur-ansur bayar hutang, ni bayar hutang, so jadi yang selebih ni, inilah dia modal yang saya tinggalkan untuk saya bergerak untuk saya kembangkan duit tu, untuk kembangkan duit tu untuk memperbaiki kedudukan keuangan saya dan juga anak-anak saya. So jadi inilah dia perkongsian yang saya boleh kongsikan dengan anda, bahawa di dalam Royal Q ini sekira anda, pertama anda kena ada disiplin, kedua anda kena fokus, dan ketiga anda harus belajar. Harus belajar. Tak kira berapa usia anda. Even though saya dah 54 tahun, saya masih belajar, kerana saya ada impian apabila sampai usia saya 55 tahun, saya dah tak nak bekerja untuk duit. Saya nak duit bekerja untuk saya, dan waktu-waktu saya ingin lakukan amal jariah saya, charity saya, sehinggalah Allah menjemput saya. So jadi itulah semangat yang boleh saya kongsikan. Perjalanan saya bersama dengan Royal Q, bermulanya saya keluar dari kepompong kesusahan. Kepompong kesusahan, sebab bila kita berniaga, kita ada turun dan naik. Sekira tidak ada turun dan naik, bukanlah erti kita berniaga. Kerana di dalam setiap kegagalan itu, terlalu banyak ilmu yang kita dapat dan nikmat yang kita dapat. Contoh di dalam industri mata wang digital ini, daripada 2009 sehingga 2021 ini, bermacam-macam dugaan, bermacam-macam pelajaran ilmu yang saya dapat, dan Alhamdulillah akhirnya Allah hantar Royal Q. Semoga Royal Q akan berterusan, dan kalau kita lihat, insya-Allah dia akan berterusan. Kerana dalam setiap progres daripada mula saya dan grup-grup yang terawal join dengan Royal Q, so dia berperingkat-peringkat, dia terus maju dan terus maju. Pertama yang kita dapat tahu dulu dengan Binance saja, kemudian Huobi, so dua ni, Binance dan Huobi. Sekarang Coinbase. Kita tahu siapa Coinbase. Coinbase adalah exchange wallet yang telah didaftarkan di Nasdaq. So jadi progres itu bergerak, bermakna syarikat itu adalah serius. Bukan syarikat skim cepat kaya, bukan syarikat yang hanya nak ambil duit kita, dan yang lagi paling penting yang anda kena ingat di dalam Royal Q. Pertama, profit, pertama modal dan keuntungan kita tidak dipegang oleh Royal Q. Ia tersimpan di dalam exchange wallet kita, okey? Dan yang keduanya, di dalam Royal Q Trading kita tidak loss.
Ya, kita tidak kerugian tetapi apungan kerugian. Maksudnya floating loss. Alright, so jadi itu saja untuk petang ini yang ingin saya kongsikan bersama anda. Ya, perjalanan hebat ke V6 ya, dan pendapatan tanpa had di Royal Q. Semoga perkongsian saya petang ini membawa manfaat kepada anda semua ya. Dan saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Sekali lagi saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia, dan jangan lupa apabila anda ke Midas Funnel YouTube channel, like, subscribe dan tekan butang loceng. Sampai kita berjumpa lagi minggu hadapan dan saya akan kongsikan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang pernah saya lalui di dalam industri mata wang digital. Bye.